Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak murid cikgu. Apa khabar semuanya? Cikgu berharap semua anak-anak murid cikgu sentiasa sihat semuanya. Okey, cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu, Cikgu Rumaiza binti Abdul Aziz. Cikgu akan mengajar sains kelas 1 Al-Ghazali. Selamat datang cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu kelas 1 Al-Ghazali ke kelas PDPR Sains tahun 1. Cikgu berharap semua murid-murid bersedia dan bersemangat untuk belajar sains pada hari ini. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, sekali lagi cikgu nak perkenalkan diri cikgu. Okay, kamu pun belum lagi hadir ke sekolah, jadi tak kenal lagi cikgu kan? Okey, cikgu perkenalkan diri cikgu. Okey, nama cikgu Rumaizah binti Abdul Aziz. Okey. Selain daripada mengajar 1G, cikgu juga mengajar sains kelas 1 Asyafi'i dan 2 Al-Ghazali. Okey, cikgu berasal daripada Melaka ya. Okey, dan cikgu telah mengajar menjadi seorang guru selama 11 tahun. Apa yang murid-murid akan belajar pada hari ini? Okey. Pada hari ini, cikgu nak ajar tentang deria manusia. Okey. Itu objektif pembelajaran. Okey, di akhir pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengenal pasti dan menyebut 5 deria manusia. Untuk kriteria kejayaan, cikgu fokuskan pada 3, iaitu yang pertama, murid dapat menyebut 5 deria manusia. Okey. Aksi yang kedua, murid dapat mengenal pasti organ manusia. Dan aksi yang ketiga, murid dapat menyatakan fungsi organ manusia. Okey. Apa itu deria? Okey. Deria adalah kemampuan kita untuk mengesan atau mengetahui sesuatu keadaan melalui 5 organ tadi atau 5 deria tadi ya. Untuk deria manusia ni ada 5 ya. Okey. Dan melibatkan 5 organ badan. Setiap organ ada fungsinya. Dan deria manusia ini sangat penting. Sangat-sangat penting kepada manusia. Okey. Tadi cikgu ada beritahu deria manusia ni ada 5. Jadi mari kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama deria manusia adalah yang pertama melihat. Okey, yang kedua merasa. Dan ketiga deria menghidu. Yang keempat deria mendengar. Dan yang kelima deria sentuhan. Okey. Deria manusia melibatkan juga organ deria. Okey, jadi kita lihat satu-satu. Okey, yang pertama. Okey. Itu gambar apa tu? Itu adalah gambar mata. Okey, mata melibatkan deria melihat. Okey, gambar seterusnya. Okey, gambar apa tu? Itu adalah lidah. Okey, lidah melibatkan deria merasa. Gambar seterusnya, gambar apa tu? Gambar hidung. Okey, hidung melibatkan deria menghidu. Gambar seterusnya, gambar telinga. Okey, telinga melibatkan deria mendengar. Dan seterusnya, yang terakhir, gambar apa? Tangan. Gambar tangan ataupun kulit, ia melibatkan deria sentuhan. Sekarang kita lihat pada fungsi organ-organ tadilah. Okey, yang pertama mata. Okey, mata untuk melihat. Okey, mata untuk melihat apa? Okey, tengok. Mata ni kita boleh melihat pelbagai warna. Macam-macam warna ada di muka bumi ni kan. Okay, kemudian kita juga boleh melihat saiz ataupun kita boleh melihat benda-benda yang besar-besar, bersaiz kecil. Kemudian kita juga boleh melihat pelbagai jenis bentuk. Ada bentuk segitiga, bentuk segi empat, bulatan,
bentuk bintang. Okey. Dan seterusnya mata juga boleh melihat jarak. Kita boleh lihat benda tu jarak dekat ataupun jarak yang jauh. Sekarang kita lihat pada fungsi telinga pula. Okey. Telinga untuk mendengar. Nak dengar apa? Okey, telinga untuk mendengar bunyi. Okey. Berbagai jenis bunyi yang kita boleh dengar. Kita boleh dengar bunyi muzik. Kita boleh mendengar bunyi yang kuat. Kita boleh mendengar bunyi yang perlahan. Okey. Ni cikgu cakap ni. Awak boleh dengar kan? Okey. Itu adalah fungsi telinga. Seterusnya kita nak tengok fungsi hidung. Okay, hidung untuk menghidu. Okey, benda apa yang kita hidu? Ya, kita menghidu bau-bauan yang wangi, seperti minyak wangi, bau bunga, okey, benda-benda yang wangi. Okay, kemudian kita juga boleh menghidu bau yang busuk, seperti sampah, okey. Okey, seterusnya kita nak lihat fungsi lidah. Lidah untuk merasa. Okey, kita nak rasa apa? Okey, dengan lidah kita boleh rasa benda yang manis. Kemudian benda yang masam. Lidah juga boleh merasa benda yang masin. Dan lidah juga boleh merasa benda yang pahit. Sekarang kita lihat makanan-makanan yang manis. Okey. Yang pertama, gambar apa ni? Okay, ini gambar aiskrim. Cikgu percaya semua anak-anak murid cikgu suka makan aiskrim. Betul tak? Okey, seterusnya gambar coklat. Okey, coklat rasanya manis. Okey, seterusnya gambar kek. Kek juga rasanya manis. Kemudian ini gambar apa ni? Ini gambar gula pasir. Biasanya ibu-ibu awak buat air minuman menggunakan gula pasir. Dan seterusnya gambar gula-gula. Okey? Dan seterusnya ini adalah susu pekat manis. Ia juga digunakan untuk membuat makanan ataupun membuat masakan dan minuman. Sekarang kita tengok contoh-contoh makanan yang rasanya masam. Yang pertama, buah apple hijau. Buah apple hijau rasanya masam. Okay, kemudian buah oren rasanya masam. Buah mangga muda. Mangga muda rasanya sangat masam. Seterusnya gambar, ni gambar apa ni? Ini adalah gambar asam keping. Asam keping rasanya masam. Asam keping ni digunakan untuk, kita gunakan dalam ibu-ibu awak guna untuk masak lah. Okey, ini adalah asam. Asam boy tu. Sangat masam. Dan ini adalah gambar lemon. Lemon rasanya masam. Sekarang kita lihat contoh-contoh makanan yang rasanya masin. Okey, ni adalah ikan kering. Okey, ikan kering biasanya dia rasa masin. Terusnya garam. Ini adalah telur asin. Dan ini adalah kicap masin. Okey, kicap ni dia ada dua. Ada yang kicap manis dan kicap masin. Yang ini adalah kicap masin ya. Okay, kemudian yang terakhir kita lihat makanan yang rasanya pahit. Okey, yang pertama, ini adalah air kopi. Air kopi yang kita tidak letak gula rasanya pahit. Seterusnya, ini adalah serbuk koko. Serbuk koko rasanya pahit. Okey, ini apa? Cikgu mesti anak-anak murid cikgu tak kenal buah apa ni. Ini adalah buah peria. Okay, peria ini adalah salah satu
jenis sayur-sayuran. Okey, biasanya ibu awak akan masak buah peria ni dijadikan lauk dan rasa dia adalah pahit. Okey. Okey, ini adalah ubat. Ubat rasanya pahit. Okey, yang terakhir kita nak lihat fungsi organ kulit. Okey, kulit untuk menyentuh. Kita nak sentuh apa? Okey, kita akan sentuh benda-benda yang kasar. Contohnya batu. Okey, batu kalau kita sentuh rasanya kasar. Dan kemudian licin, benda yang licin. Contohnya lantai mozaik. Lantai mozaik ni licin ya. Seterusnya keras. Benda yang keras. Kita boleh rasa atau sentuh benda yang keras. Contohnya besi. Okey. Seterusnya yang terakhir lembut. Okey, contoh benda yang lembut. Okey, selimut ataupun tuala. Okey. Akhir sekali, cikgu ingin berpesan supaya anak-anak murid cikgu sayangi dan hargailah anggota badan kita. Janganlah kita menggunakan anggota badan kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sekian saja sesi pembelajaran pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat mempraktikkan penggunaan deria ini di rumah. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua anak murid cikgu yang menghadiri ataupun dapat mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini. Jika ada apa-apa masalah ataupun pertanyaan, bolehlah WhatsApp personal dengan cikgu ya. Sekian saja. Jumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Bye.